أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bertemu lagi malam ini. Minta maaf terlewat sedikit. Malam ini kita akan membacakan risalah yang berikutnya di Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, iaitu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, iaitu Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam bererti perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Di dalam risalah ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan 10 perkara asas ataupun 10 perkara utama yang beliau gariskan ataupun yang beliau listkan ataupun senaraikan sebagai perkara-perkara yang kalau sekiranya dilakukan oleh seorang muslim mukmin yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka akan menyebabkan terbatalnya keislaman, maksudnya terbatalnya tauhid la ilaha illallah. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala anhu. So dalam pada kuliah yang lalu di sana ada soalan, adakah risalah ini ada terjemahan? Wallahu a'lam, saya rasa ada terjemahannya. Telah diterjemahkan, asalnya ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dan sebagainya, yang boleh didapati dalam Google dan sebagainya, iaitu 10 perkara ataupun 10 pembatal keislaman. Jadi 10 perkara yang membatalkan keislaman ini adalah perkara yang penting yang mesti ataupun wajib diketahui oleh setiap orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebagaimana yang telah kita isyaratkan pada kuliah yang lalu juga, di sana kita perlu mempelajari sesuatu perkara itu bersama lawannya. Iaitu kalau sekiranya kita mempelajari perkara yang melibatkan tauhid, apakah yang dimaksudkan dengan tauhid, maka kita perlu mempelajari perkara yang berikutnya lawan kepada tauhid. Berikutnya, kalau kita mengaji ataupun mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga dalam masa yang sama perlu mempelajari perkara yang menyanggahi sunnah ataupun perkara yang melibatkan perkara-perkara yang dikategorikan sebagai bid'ah. Kerana wabididdiha tatamayyazul asya', kerana dengan kita mempelajari sesuatu hakikat tersebut dengan lawannya, maka kita akan lebih mendapat kefahaman yang menyeluruh tentang perkara tersebut. Kerana kalau sekiranya hanya kita mempelajari tauhid, tidak mempelajari syirik, maka kita dibimbangi akan terjebak juga dalam perkara syirik. Kalau sekiranya kita mempelajari sunnah Rasul, kita juga mesti mempelajari apa itu bid'ah. Kerana kalau sekiranya hanya mempelajari sunnah Rasulullah SAW tanpa mengetahui lawan kepada sunnah bid'ah, maka kita akan keliru dan kita akan terjatuh dalam perkara yang melibatkan bid'ah. Begitulah hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, kuntu as'alu kana an-nasu, adalah manusia itu selalu bertanya kepada Rasulullah perkara-perkara yang menyeronokkan atau perkara yang
tentang syurga, perkara-perkara yang dapat ataupun perkara yang kata orang seronok lah. Tetapi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, tetapi Muaz menyatakan bahawasanya Huzaifah menyatakan bahawasanya tetapi aku suka dan aku nak bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Kenapa dia kata untuk bertanya tentang keburukan? Dia kata supaya dia tidak terjatuh di dalam keburukan tersebut. Kerana apabila ditanya kepada Nabi tentang benda buruk, perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat atau sebelum berlakunya kiamat, maka dia akan lebih memahami syariat dan lebih memahami hakikat sesuatu perkara dan juga akan memahami dengan betul hakikat sesuatu perkara tersebut. Maka sebab itu kita perlu mempelajari dua-dua sekali. Baik. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala anhu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dengan memberikan dengan rahmat yang begitu luas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana risalah-risalah yang lainnya yang ditulis oleh para ulama sebelum beliau dan sesudah daripada beliau, maka mereka memulakan risalah mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai tabarruk, sebagai mengambil keberkatan nama Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku menulis dan sebagainya. I'lam anna nawaqid al-Islam 10. Ketahuilah kamu, i'lam rahimakallah, i'lam, ketahuilah kamu. I'lam daripada i'lam, ketahuilah dengan ilmu. Ketahuilah dengan ilmu. Bermaksud ketahuilah dengan faham. Ketahuilah sesuatu itu dengan betul-betul faham dengan ilmu. I'lam anna nawaqid al-Islam 10 nawaqidun. Bahawasanya perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang itu ada 10. Perkara yang membatal keislaman itu ada 10. Kata para ulama, la'allahu yurid in aham nawaqid al-Islam atau usul nawaqid al-Islam 10. Yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ketahuilah perkara yang membatalkan keislaman itu ada 10. Sedangkan kita tahu bahawasanya perkara yang boleh membatalkan akidah seseorang itu tidak hanya 10. Ada lebih lagi daripada itu. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh menjadikan seseorang itu terbatal keislamannya. Tetapi apa yang disebut oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini, ketahuilah bahawasanya perkara yang membatalkan Islam itu ada 10. Maka kata para ulama yang mensyarahkan risalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kemungkinan yang Syekh maksudkan di sini adalah aham, adalah perkara yang paling penting. 10 perkara yang paling penting. Aham nawaqidul Islam, benda yang paling penting yang membatalkan keislaman seorang itu ada 10. Bukan bermaksud yang lain hanya 10, tetapi ada lagi perkara-perkara lain. Tetapi yang beliau maksudkan 10 dekat sini adalah perkara yang paling penting. Au usulu nawaqidil Islam, ataupun usul, asal, usul, asas, foundation ataupun asas kepada perkara yang membatalkan keislaman itu ada 10. Asalnya ataupun usul ataupun asasnya ada 10, ataupun 10 ni yang paling penting atau yang kepalanya. Adapun perkara-perkara lain yang membatalkan keislaman itu adalah pecahan-pecahan kepada yang 10. Adapun perkara yang lain yang membatalkan keislaman seorang itu, yang lebih daripada 10 itu adalah anak-anaknya, ataupun perkara-perkara yang difurukkan ataupun dicabang-cabangkan ataupun yang didatangkan ataupun dimasukkan di bawah usul yang 10 yang dinyatakan oleh beliau. Wa illa fa nawaqidul Islam tafsilan katsirah. Maka kalau kita melihat bahawasanya benda yang membatalkan keislaman itu secara tafsilnya ataupun secara terperinci, maka ianya banyak sekali. Fi babi hukmil murtad, iaitu dalam perbahasan bab hukum murtad. Dalam perbahasan bab hukum murtad.
وذكروا أمثلة كثيرة مما يوجب الردة والخروج عن الإسلام، ولكن الشيخ ذكر هذه العشرة لأنها أصول أو جوامع لأسباب الردة. Maka dinyatakan 10 ini adalah usul ataupun jawami', perkara yang lebih umum dan lebih besar, dan ianya merupakan sebab-sebab yang boleh menyebabkan riddah, murtadnya seorang itu daripada agama Islam. Al-awwalu, maka yang pertama sekali adalah asyirku. Asyirku, syirik fi ibadatillahi ta'ala. Yang pertama adalah asyirk, syirik di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syirik di dalam ibadat terhadap Allah atau ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, Allah tidak mengampunkan, an yushraka bihi, sesiapa yang mensyirikkannya dengan sesuatu, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah boleh mengampunkan atau Allah mengampunkan apa-apa saja dosa ma duna zalika, selain daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, liman yasha, kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Surah An-Nisa ayat 48. Waqal, dan berkata Allah Azza wa Jalla, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu man yushrik billah, sesungguhnya sesiapa yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu, maka Allah mengharamkan ke atasnya al-jannata, syurga, wa ma'wahu an-nar, maka tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu daripada penolong. Tidak ada bagi orang zalim itu daripada penolong. Surah Al-Maidah ayat 72. Wa minhu, dan antaranya az-zabhu li ghairillah. Az-zabhu li ghairillah itu antaranya adalah sembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kaman yazbahu lil jinni aw lil qabri, seumpama seseorang itu menyembelih korbannya untuk jin ataupun menyembelih korbannya untuk dipersembahkan kepada kubur. Jadi ini adalah perkara pertama yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Iaitu benda pertama, benda yang membatalkan keislaman itu adalah syirik di dalam ibadat kepada Allah. Syirik di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wa dhalika bi sarfi syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Apa yang dimaksudkan dengan ibadat kepada selain Allah? Iaitu memberikan ataupun pergi ambil suatu ibadat itu hak Allah Ta'ala, kemudian dia pergi talanya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia ambil hak Allah Ta'ala, dia bagi kepada selain Allah Ta'ala. Hak Allah untuk diibadahi, untuk diberikan pengibadahan kepadanya, tetapi dia ambil hak Allah Ta'ala tu, dia pergi sembah ke orang pula, ataupun dia pergi persembahkan kepada selain Allah, dia pergi persembahkan kepada malaikat, dia pergi persembahkan kepada rasul, dia pergi persembahkan kepada patung, dia pergi persembahkan kepada semua makhluk-makhluk Allah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattikhadu niddan ma'allah, ataupun mengambil makhluk ataupun mengambil sesuatu selain Allah sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda. Siapa yang mati dalam keadaan yad'u, doa. Siapa yang mati dalam keadaan yad'u, dekat sini ibadat. Siapa yang mati wa huwa yad'u min dunillah, iaitu menyeru kepada selain Allah,
ataupun beribadat kepada selain Allah niddan, sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala, dakhalan nar, maka dia akan masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Al-Bukhari daripada hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Allah Azza wa Jalla, alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Wa hadha syirkun huwa syirkul akbar li'anna syirka fi syara' naw'an. Maka kategori ini adalah syirik besar. Kategori ini digolongkan dalam perkara yang disebut sebagai syirik besar. Sebab kita mengetahui syirik itu ada dua. Satu syirik yang besar, satu lagi syirik kecil. Syirik besar dan syirik asghar, syirik kecil. Dan syirik yang besar itu yunaqidu asla tauhid. Syirik besar adalah benda yang membatalkan akar tauhid. Syirik besar perkara yang membatalkan akar tauhid ataupun asal kepada tauhid, yang meliputi syirik di dalam rububiyah Allah Ta'ala, yang meliputi syirik di dalam al-ilahiyah Allah Ta'ala, dan juga yang melibatkan syirik di dalam asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinna syirk fil ibadati huwa al-ghalibu ala al-umam qadiman wa hadisan. Tetapi kita tahu bahawasanya dalam sejarah umat ini, ibadat atau syirik dalam ibadat itulah yang banyak yang berlaku. Syirik dalam ibadat itulah yang banyaknya yang berlaku di dalam umat-umat ini dulu sehinggalah kepada zaman kita pada hari ini. Maka ini adalah perkara pertama yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Jadi, perkara yang pertama yang menyebabkan seseorang itu murtad daripada agama ini adalah syirik dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal-kafiru inda ahli al-ilmi naw'an. Berikutnya, bila kita sebut syirik dan menyebabkan seorang itu jadi kafir, maka kafir dikatakan bahawasanya di sisi para ulama, kafir itu ada dua jenis. Kafir itu ada dua jenis. Pertama adalah kafirun asli. Pertama adalah orang kafir secara asli. Asalnya memang kafir. Kafirun asli. Dan memang kafir. Belum masuk Islam, tak masuk Islam lagi. Kafir asli. Seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani, seperti orang Buzi, Buddha, seperti selain daripadanya. Maka ini dipanggil kafir asli. Yang kedua kategori kafir adalah al-murtad. Yang kedua kategori kafir adalah al-murtad. Al-murtad wahwa man aslama. Murtad ni maksudnya dia dah jadi Islam, aslama, masuk Islam, summa waqa'a fi mujibi min mujibat riddah wal kufur. Setelah daripada dia masuk Islam, kemudian dia buat sesuatu perkara yang mewajibkan dia itu dihukumkan riddah, murtad, dan dihukumkan sebagai kufur ataupun kafir. Maka ini dua jenis kategori orang kafir. Maka orang kafir pada asalnya kafir, maksudnya asal-asal tak masuk Islam, agama Yahudi, Kristian, orang yang Hindu dan sebagainya, ini asal kafir. Dan yang kedua, orang yang kafir itu kategorinya adalah murtad. Dia masuk Islam dah, kemudian dia murtad menjadi terkeluar daripada agama Islam. Kemudian Syekh membawakan ayat Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Maka ayat ini surah An-Nisa 48 adalah asas, adalah ayat yang menjadi asas kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan orang yang mensyirikkannya dengan sesuatu pun, tapi Allah boleh mengampunkan dosa selain daripada syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Baik, ayat ini umum. Ayat ini umum. Allah tidak mengampunkan
orang yang mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Umum. Tak kira lah dia buat syirik besar ke, dia buat syirik kecil ke, maka dia tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Maksudnya, siapa yang buat syirik besar dah tentu murtad, dan siapa buat syirik kecil pun Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Maka sebab itu, asyirku billah, syirik kepada Allah adalah dosa besar yang paling besar, tidak ada besar selain daripadanya. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dosa-dosa selain daripada itu yang lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang yang berzina, dosanya tidak lebih besar daripada orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dosa-dosa selain daripada syirik, Allah kata apa? Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Dan Allah mengampunkan dosa selain daripada syirik bagi orang yang Allah nak, bagi orang yang Allah kehendaki. Bermaksud syirik ni tak ada can. Syirik kafir, kemudian Allah tidak mengampunkan dosanya. Bila Allah tidak mengampunkan dosanya, maka apa natijahnya? Maka natijahnya di dunia dia menjadi kafir, di hari akhirat dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak keluar-keluar dah. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Baik, kenapa dia kekal dalam neraka? Kerana dia itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, bila orang mukmin meninggal, kita tanam dekat perkuburan orang Islam, supaya bila kita tanam dekat perkuburan orang Islam, maka dia itu berhak untuk dimohon kepada Allah supaya Allah mengampunkannya. Kita lalu kepada kubur orang Islam, kita diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ya ahla diyari minal muslimina wal mu'minina wa insyaallah bikum lalahikun. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas penghuni kubur ini di kalangan orang Islam, orang mukmin, lelaki dan perempuan. Wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan sesungguhnya kami akan menyusul. Ini doa yang kita lalu dekat perkuburan orang Islam dah. Maka bila kita lalu perkuburan orang Islam, kita mengucapkan salam dan kita doa ke Allah supaya Allah ampunkan dosanya. Orang Islam yang mati dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka masih lagi keadaannya itu ada peluang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah kepada orang Islam yang mati dalam keadaan melakukan dosa, ataupun dipanggil asi, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ahli sunnah wal jamaah melihat orang yang melakukan dosa di dunia ini asi, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berdosa. Dia berdosa, dia Muslim, dia berdosa, dan dia tidak kafir kalau sekiranya dia tidak menghalalkan dosa-dosa yang dia buat. Dia buat dosa dan dia tahu bahawasanya dosa yang dia buat itu kerana kelemahan imannya, maka dia tetap, dia masih lagi sebagai Muslim dan masih ada lagi tauhid. Kemudian dia mati dalam keadaan demikian, maka ahli sunnah kata urusannya itu kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Insya'a ghafaralah. Kalau Allah nak, Allah boleh ampunkan dia, dan kalau Allah nak, Allah boleh azab dia. Dan jika Allah mengazabnya, dia tidak akan kekal di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka ini ahli sunnah. Ahli sunnah, orang Muslim yang buat dosa tetap Muslim, masih ada Muslim, masih ada iman. Kemudian dia mati dalam keadaan dia buat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita as a Muslim, ataupun yang berakidah dengan akidah yang ahli sunnah wal jamaah ni, maka urusan si mati itu kepada Allah Ta'ala. Jika Allah nak, Allah boleh ampun dia, dan jika Allah nak, Allah boleh azab dia. Tidakkah kita membaca hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang wanita pelacur yang memberi minum anjing. Dia sebagai kata seorang Yahudi memberi minum anjing. Sebagai kata perempuan pelacur yang bagi minum anjing. Kemudian apabila dia bagi minum anjing dengan kasutnya itu, dengan khufnya itu, kemudian disebut dalam hadis itu, wa syakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada dia. Allah berterima kasih kepada dia. Dan dia masuk dalam syurga ataupun dia diampunkan dan dia masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla dengan hanya memberi minum anjing. Di sana ada perempuan yang bela kucing tapi tak bagi makan, kurung dan tak bagi makan, dan dia tidak lepaskan kucingnya itu mencari makan sendiri, maka dia dikatakan neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita dalam ahli sunnah, al-iman yazid wa yanqus. Dalam ahli sunnah, iman dia bertambah dan dia berkurang. Dia bertambah dengan amalan ketaatan kepada Ar-Rahman Allah, dan dia berkurang kalau sekiranya bermaksiat kepada Allah ataupun taat kepada syaitan. Maka ini ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan khawarij. Khawarij satu kumpulan yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Berzina kafir, minum arak kafir, ini kafir, dosa kafir. Sebagai mereka mengumumkan buat dosa kafir, buat dosa kafir, buat dosa kafir. Itu khawarij. Maka hari akhirat nanti kekal dalam neraka Allah waliyazubillah. Itu tidak akidah ahli sunnah. Ahli sunnah urusannya ke Allah. Karena la rajulun la yatakallamu bi kalimatin, satu orang yang bercakap dengan satu kalimat yang mengundang redha Allah, satu kalimat yang mengundang redha Allah, Allah suka kat dia, Allah ampunkan dosa dia, masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Satu orang yang bercakap dengan satu kalimat kufur yang dia rasa kalam yang dia cakap tu, kalimat yang satu kufur yang dia cakap itu ringan, tapi di sisi Allah berat, Allah campak dia dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka al-a'mal bil khawatim pula dalam hadis yang lain, amalan ditimbang di akhir. Maka secara umumnya ahli sunnahnya begitulah. Kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan kalau sekiranya dia itu mati dalam keadaan bermaksiat ke Allah, maka urusannya kepada Allah Ta'ala. Kita serah ke Allah dan kita doa ke Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, kau ampunkan dosanya dan kau rahmatilah dia. Maka ini ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan orang yang kita sebut tadi daripada mazhab khawarij yang bercanggah cara fahamnya daripada pahaman ahli sunnah wal jamaah. Maka balik kepada ayat tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Maka selain dosa daripada selain syirik itu semua kecil belaka. Tetapi dosa syirik ni hak yang paling besar, dan kita kata tadi syirik ada dua. Satu syirik besar dan satu syirik kecil. Syirik besar ni apa dia? Syirik besar ni menafikan akal tauhid. Maksudnya siapa buat syirik besar murtad terus. Siapa yang buat syirik kecil, maka dia masih lagi Muslim. Tinggal lagi dia berdosa besar, dia wajib taubat. Dua-dua wajib taubat. Tinggal lagi syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Syirik besar mengeluarkan seorang daripada agama Islam. Maka sesiapa yang beribadat kepada selain Allah ataupun dalam beribadat kepada Allah, dia share hak itu dengan makhluk. Dia pergi share hak ibadat itu, dia pergi share, kongsi dengan makhluk, maka dia telah melakukan suatu syirik yang besar. Fa kullu ibadatin ya'budullah biha fahiya habitatun bal inna ibadatahu lillahi la tusamma ibadatan kama qala Syekh ba'di masail kitab at-tauhid anna man ya'ti bihi lam ya'budullah. Maka semua ini ataupun yang disebutkan sesiapa yang menyembah selain Allah atau menyembah bersama dengan Allah. Contoh, apa maksud menyembah selain bersama dengan Allah? Dia pergi semayang, salat, Allahu Akbar, lah habis semayang semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya itu untuk Allah Azza wa Jalla. Lepas habis salat, dia keluar masjid, dia pergi kubur kat sebelah pula. Dia pergi kubur kat sebelah tu, maka dia pergi minta, wahai Fulan bin Fulan, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai Syekh Fulan bin Fulan, tolonglah aku, berilah aku hajat. Wahai Syekh Fulan bin Fulan, tolonglah selamatkan aku daripada kemudaratan.
maka dia telah memohon minta kepada selain Allah Ta'ala, maka dia telah berdoa, yad'u, dia berdoa ma'allah, bersama dengan Allah Ta'ala. Tadi dia solat dengan Allah, lepas tu dia pergi doa minta kat makhluk. Tidakkah dalam masa yang sama dia ini beribadat ke Allah, dalam masa yang sama dia pergi ibadat kepada makhluk? Satu orang yang lepas mayang solat, apabila dia sujud ke Allah dan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia pergi cari kambing, kemudian dia pergi sembelih kambing itu untuk dipersembahkan kepada mayat yang mati dalam kubur. Maka dia tadi salat ni sujud ke Allah, tapi dalam masa yang dia pergi ambil pula kategori ibadat yang lain kepada Allah Ta'ala. Dia pergi share benda tu dengan makhluk. Itu nama syirik. Syirik ni maksudnya kongsi. Kongsi hak Allah dengan makhluk. Kalau sesama makhluk kita, kalau pinjam pen orang, bolehlah kongsi. Kongsi pen dengan, sebab kita makhluk dengan makhluk. Tapi hak Allah Ta'ala tidak boleh dikongsi. Hak Allah Ta'ala tak boleh dikongsi dengan makhluk. Wajib diberikan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tadi tu, dia buat contoh. Wa minhu az-zabhu li ghairillah. Antaranya ialah sembelih kepada selain Allah. Contohnya itu sembelih kepada selain Allah. Seumpama orang yang menyembelih untuk disembah kat jin, atau membagi kat jin, ataupun seorang yang menyembelih dibagi kat kubur, lil qabri. Maka itu contoh syirik yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam bab kita ni. Fazabhu lillah, maka az-zabhu ni, sembelih ni lillah, sembelih ni untuk Allah, taqarruban min anwa'il ibadat. Maka sembelih ni adalah mendekatkan diri ke Allah. Sembelih ni apa? Sembelih ni suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menumpahkan darah haiwan. Itu sembelih. Maka dia pergi sembelih kepada selain Allah. Maksudnya apa? Dia sembelih tujuannya dipersembah kepada patung. Dia sembelih tujuannya dia pergi persembahkan kepada Tok Kong. Dia pergi sembelih dan dipersembahkan kepada mayat yang dah mati dalam kubur. Wa qad qarana Allahu at-taqarrubu biz-zabhi ilayhi bis-salah. Sedangkan Allah, tengok Allah kata apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, surah Al-An'am. Allah menggandingkan perkataan solat dengan sembelih. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk, ibadat sembelihku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam. Wa qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu fasalli li rabbika, hendaklah kamu solat kepada Tuhan kamu, wanhar, dan sembelih korban. Sembelih korban untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala, surah Al-Kawthar. Maka sesiapa yang menyembelih kepada selain Allah, maksudnya disembahkan kepada selain Allah, maka hiya tariqatu ahli al-jahiliyatil ula. Maka ini adalah cara orang jahiliyah pada zaman awal dulu, iaitu faqad asyrak, maka dia telah mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Sembelih ni telah pun ada pada Arab jahiliyah. Dia buat sembelih tu untuk patung. Kita dulu kita cerita dah, antara berhala yang ada di Mekah antaranya berhala Manat. Berhala Manat ni batu. Manat ni batu. Al-Manat batu. Batu apa? Al-Manat dikatakan sebahagian para ulama menyatakan Manat tu, patung Manat ataupun batu berhala Manat itu adalah daripada kalau kita perkataan yumna, apa orang kata, semah ataupun terpancar. Al-Manat maka digunakan oleh jahiliyah adalah patung yang dikhususkan untuk disemah darah kepadanya. Itu patung berhala Manat.
Berhala manat adalah patung yang dikhususkan bila sembelih, darah itu disalat dekat patung manat tu, ataupun darah tu dipersembahkan kepada berhala manat. Maka itu berhala manat tu. Maka sembelihan tujuan dia diambil darah tu dipersembahkan kepada makhluk. Maka itu yang syirik tu. Itu yang syirik. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan penyembelihan di awal kepada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka telah pun disuruh dipersembahkan sembelihan. Maksudnya sembelihan ini adalah suatu ibadat yang telah pun Allah Subhanahu wa taala tentukan di awal-awal sewaktu diutuskan Nabi Adam alaihi salam, dan berikutnya sehingga orang melakukan syirik dalam penyembelihan, maka mereka ambil penyembelihan itu dan digunakan darah itu untuk dipersembahkan kepada makhluk. Maka sembelih adalah ibadat kepada Allah Ta'ala. Sesiapa yang sembelih kepada selain Allah Ta'ala, maka hukumnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wasyekhu nassa ala zabhi lil jin. Kemudian Syekh Muhammad Abdullah kata, dia menyebut dalam contohnya seperti sembelih untuk jin. Lianna ba'dal muslimin yazbahu lil jin, kerana sebahagian orang Islam sembelih untuk jin. Li'atiqadihi annahum adhu, kerana mereka i'tiqad bahawasanya jin dan setan ini boleh mengganggu. Maka jin dan setan mengganggu, kacau. Maka dengan harapan bila dia sembahkan sembelihan untuk jin, maka jin tak kacau lah. Maka maksudnya dia bagi makan dekat jin tu dan sebagainya. Maka ini telah berlaku pada zaman Muhammad ibn Abdul Wahab, bahkan sebelum daripada itu, dan ianya berleluasa. Sebab itu contoh Muhammad ibn Abdul Wahab, contohnya adalah sembelih kepada selain Allah, seumpama orang yang sembelih kepada jin dan sembelih kepada perkuburan ataupun sembelih kepada kubur. Kerana orang Islam banyak buat perkara ini dan mereka sembelih dan dipersembahkan kepada jin dengan harapan supaya dapat dihindarkan daripada gangguan jin dan setan, dan itu semua adalah dibohongi ataupun mati-mati kena main dengan setannya. Maka setan kata, setiap Khamis malam Jumaat, sebulan sekali, seminggu sekali, kau mesti bagi aku darah. Bagi apa maksudnya? Maksudnya pergi sembelih lah. Sembelih. Sebab itu ada orang sembelih kambing. Dia pergi sembelih kambing, dia nak darah tu. Maka daging kau ambil lah, dia kata. Aku nak sembelih kambing ni. Aku nak darah ni. Darah tu kau bagi kat aku, daging kau makan. Apa tujuannya? Maka darah tu diambil untuk buat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Fayuridu an yakuffa syirrahum anhu bizabhi lahum. Maka mereka ni nak menolak mudarat daripada terkena jin, kena contohnya jin kacau dan sebagainya, nak ngelak daripada gangguan jin dan sebagainya. Maka mereka pun menyembelih untuk jin, atau yazbahu bihim bi amrin ba'dil mudillili al-khurafiyyin li ajli istishfa. Maka ini yang berlaku pada zaman Syekh Muhammad, bahkan sebelum, dan juga pada zaman kita pada hari ini. Pada zaman kita pada hari ini, bagi mungkin ada yang pernah mendengar orang memang menggunakan penyembelihan ni dan dipersembahkan kepada jin dan sebagainya. Dia pergi sembelih kepala tu dicampak dekat gaung kepala setiap tahun. Maka dibuat suatu adat, disembelih lembu kan, kepala tu dicampak lah dekat tempat yang konon-konon jin suruh lah. Maka ini adalah contoh-contoh sembelihan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu sembelihan yang dimaksudkan sembelihan ini adalah menumpahkan darah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bila kita bahas tentang perkara boleh tak orang kafir makan daging korban? Boleh tak orang kafir makan daging akikah? Ini bila datang raya haji ya, orang akan tanya ke ustaz lah, apa hukum orang kafir atau apa hukum bagi makan korban ataupun
bagi makan korban ataupun akikah kepada orang bukan Islam. Maka sebahagian tak membenarkan kerana ibadat. Tetapi sebahagian para ulama menyatakan bahawasanya yang tak boleh itu adalah orang kafir boleh memakan makanan daging sembelih ataupun daging akikah. Kerana yang dimaksudkan dengan ibadat menyembelih itu adalah menumpahkan darah. Bila kita ada anak baru lahir, kita buat akikah. Bila datang hari korban, kita korban. Korban itu apa? Lepas kita sembelih je tengkuk, lembu, kambing sebagainya kerana korban kepada Allah Ta'ala ni tadi, maka lepas darah dah ditumpahkan, maka selesailah ibadat korban kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun dagingnya makanlah. Sebab tu lan yanalallahu luhumuha, tak sampai ke Allah tu dagingnya dan sebagainya. Tetapi yang Allah nak daripada perbuatan menyembelih korban itu adalah taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada perbahasan yang kedua, iaitu perkara yang membatalkan keislaman yang kedua. So yang pertama tadi adalah asyirku billah, asyirku fi ibadatillah, iaitu syirik dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi contohnya sembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan nanti insya-Allah akan kita masuk pada poin yang nombor 2 pula. Wallahu a'lamu bis-shawab. Maka ini perkara pertama ni saya rasa jelas. Dan perkara nombor 1 ni ataupun poin nombor 1 yang digariskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, itu perkara asas yang paling utama sekali yang perlu kita fahami sebagai seorang Muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberi kita kefahaman kepada akidah tauhid, dan juga yang menjauhkan kita daripada syirik kepada Allah di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.